Industri perlombongan biji timah sememangnya sinonim dengan negara ini pada abad lalu. Dan nama Sungai Lembing di Pahang terkenal suatu ketika dahulu di seluruh dunia kerana merupakan tempat perlombongan biji timah yang kedua terbesar selepas Bolivia. Dahulunya Sungai Lembing sebuah bandar yang kaya dengan pengeluaran biji timah dengan mempunyai kolong-kolong yang terpanjang dan terdalam. Ia juga merupakan lombong biji timah yang terdalam di Asia Tenggara. Soroti pengalaman menarik wartawan kami Hilman Jamil dalam mengimbau kembali sejarah perlombongan biji timah negara ketika melawat Sungai Lembing baru-baru ini. Lombong Sungai Lembing dahulunya dikenali sebagai sebuah tempat pengeluaran biji timah yang utama di Pahang Darul Makmur. Ia diusahakan oleh Pahang Consolidated Company Limited. Perlombongan biji timah ini mencapai zaman kegemilangannya pada sekitar tahun 1940-an sehingga tahun 1950-an. Ini kerana pada ketika itu Sungai Lembing merupakan sebuah tempat perlombongan biji timah bawah tanah yang terbesar di dunia. Teknik perlombongan bawah tanah dengan membina terowong lebih sesuai kerana batuannya agak keras untuk membina lubang terowong. Terowong bawah tanah ini dikorek 100% menggunakan tenaga pekerja dan tanpa bahan letupan. Terowong Sungai Lembing ini sepanjang 8 km meliputi kawasan seluas 1,600 hektar dan ia dianggap luar biasa dan telah mengungkap pelbagai cerita ramai yang maut ketika membina terowong dan mencari gali biji timah. Pada 1986, lombong itu terpaksa ditutup disebabkan oleh kejatuhan harga biji timah dan kos operasi yang tinggi. Hanya setingkat sahaja lombong dibuka kepada pengunjung. Berikutan terowong bawah tanah di Sungai Lembing tidak lagi selamat untuk dilawati kerana telah ditenggelami air. Sepanjang tempoh 100 tahun, lombong ini beroperasi, lebih 13 juta tan metrik biji timah kasar telah dikeluarkan. Kru jurnal bernama bertuah kerana berpeluang menemu bual dua bekas pekerja lombong secara kebetulan ketika kami berhenti menjamu selera di Pekan Sungai Lembing setelah selesai penggambaran. Bagi Mat Ali Muhammad, 78 tahun, lebih 3 dekad pengalaman bekerja sebagai penjaga lift lombong atau Q dengan kadar upah RM4 sehari, dia antara pekerja yang menjadi saksi kepada banyak peristiwa tragis yang terpahat dalam ingatannya untuk diceritakan kepada generasi kini. 3 orang Cina dalam lift tu, dia naik sebelah sini. Dia besi sebelah sini, orang sebelah sini. Kalau kita besi dia tak ikat kuat naik lift tu laju naik. Putus tali ni dia peduk ke batu. Yang mati 2 orang, tinggal seorang. Terbuka besi tu. Jadi pakcik paksalah macam ke bomber lah, nolong orang. Super bomber lah. Dah lubang tu. 2 hari 2 malam kerja. Seorang tu tak tahu ke mana, tinggal daging sesuatu ni kutip. Sampai 1,400 kaki bawah. Daripada atas. Daripada nombor 5 sampai bawah. Lebih kurang berapa? 1,400 kaki. 900 kaki lah. Bawah. Kutip sesuatu ni. Daging. Itulah kalau pengalaman pakcik yang masa pakcik kerja. Tak payah. Begitu juga dengan Mokhtar Awang, pekerja generasi 1970-an yang 9 tahun pengalaman bekerja, mengatakan bahawa bertugas sebagai pekerja lombong ibarat memperjudikan nyawa demi sesuap nasi. Dia panggil loko lah. Dia kena tiang kayu tu. Mana kereta api lah. Kereta api tu tergelincir, kena tiang kayu tu. Tiang kayu tu kena kepala kereta api tu. Kepala kereta api tu yang kena potong orang tu. Masa turun bukit, turun corner tu. Di tempat sepik.
Namun, semuanya kini diabadikan di Muzium Sungai Lembing untuk tatapan generasi selepas merdeka bagi mengetahui antara sejarah pembangunan ekonomi Pahang. Apa yang pasti, sehingga kini aktiviti perlombongan bijih timah Sungai Lembing sememangnya terpahat antara sejarah penting yang menyumbang kepada asas pembangunan ekonomi Malaysia. Laporan Hilman Jamil bersama jurukamera Muhammad Al-Hafiz Bakri dari Sungai Lembing Pahang untuk Jurnal Bernama.